Alright. Sebelum cikgu mula. Alright. Dia masuk dah tu. Alright. Okay. Tak nampak. Sudah tak nampak. Mana boleh. Tak lah. Mungkin nampak. Tak. Alright. Berdasarkan gambar yang kamu lihat, bagi kat cikgu apa yang dimaksudkan dengan gambar yang cikgu bentangkan? Makanan. Makanan. Okey, gambar yang pertama ni, makanan apa? Makanan yang tidak berkhasiat. Tidak berkhasiat. Okey, makanan yang tidak berkhasiat. Bagi contoh? Burger. Burger, okey. Yang dalam gambar ni, makanan yang tidak berkhasiat selain daripada dalam gambar ni, apa dia? Pizza. Pizza. Okey, pizza lagi? Pizza lagi air yang manis. Air yang manis. Nak tengok salah satu contoh. Keropok. Keropok. Nak tengok salah satu contoh. Air yang kafe. Ha? Air macam tu lah. Air macam tu lah. Okey, nak tengok salah satu contoh. Apa dia? Air tu air apa tu? Air apa ni? I guess. Air gas. Okey. Banyak lagi. Ikut. Sihat ke tak? Tak sihat kan? Okey. Ni, gambar yang kedua. Makanan apa? Berkhasiat. Makanan berkhasiat. Okey, bagus. Bagi satu contoh makanan berkhasiat. Selain daripada dalam gambar ni. Yang kamu tahu. Yang kamu makan. Yang tak ada dalam gambar ni. Ada je. Pucuk-pucuk kayu. Pucuk-pucuk. Ayam goreng. Pucuk-pucuk kayu tu. Okey. So, berdasarkan dua gambar ni, kita comparekan apa topik pembelajaran kita pada pagi ini. Di dalam sukatan buku pendidikan jasmani tingkatan 3 bahagian pendidikan kesihatan. Kamu boleh rujuk buku teks. Cikgu benarkan kamu rujuk buku teks. Alright. Siapa jawab tu? Siapa jawab tu? Makanan? Fari, okey, bagus Fari. Pemakanan. So, topik pembelajaran kita pada pagi ini iaitu berkaitan dengan pemakanan. Apa yang dikatakan dengan pemakanan. Jadi kita akan tengok satu persatu. Alright, unit 2.0 pemakanan di bahagian pendidikan kesihatan iaitu pemakanan. Alright. Kita baca sekian standard pembelajaran. Standard pembelajaran memerihal keperluan harian kalori seharian mengikut kumpulan umur, jantina dan aktiviti fizikal dan fisiologi. Menghuraikan keperluan pengambilan kalori, apa yang kita nak tengok lagi. So kita akan menilai pengambilan kalori seharian dan kita akan merancang menu seimbang mengikut keperluan kalori. Alhamdulillah. Okey. Di dalam pengenalan, bahagian pengenalan, cikgu nak Adik Ifan baca, Adik Ifan. Nampak tak cikgu besarkan? Nampak. Okay. Keperluan makanan berbeza pada setiap peringkat kehidupan seseorang. Okay. Bagi bayi yang baru lahir, susu ibu merupakan makanan terbaik. Kanak-kanak pula memerlukan makanan yang
dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Remaja di Alright. sekolah. Sama ya. Sama-sama. Remaja di sekolah menengah perlu memilih makanan daripada lima kumpulan makanan berdasarkan permit makanan Malaysia agar semula materi yang diperlukan oleh tubuh dipenuhi. Okay. Para remaja digalakkan pelbagai jenis makanan mengikut kumpulan makanan dalam setiap hidangan utama, mengurangkan penggambilan lemak, minyak, garam, gula dan perisa. Okey, terima kasih Adik Irfan atas bacaan kamu berkaitan dengan pengenalan bahagian pemakanan. Tu kalau kita tengok apa yang Adik Irfan baca tadi, untuk bayi yang baru lahir, sangatlah yang terbaik, pemakanan yang terbaik adalah susu ibu. Sebab dia kecil lagi, dia tak boleh nak makan lagi macam kita makan. Dia tak boleh starting lagi macam budak umur 1 tahun makan dengan makan nasi, makan muai apa semua. So apa yang terbaik adalah susu ibu. So susu ibu ni dia akan memberi kekuatan kepada tubuh bayi tersebut. Untuk berlakunya pembesaran. Okey. Beza pula apabila kita naik zaman kanak-kanak. Cikgu bagi contoh satu pada bayi peringkat umur 1 bulan sampai ke 9 bulan umur dia. So pemakanan dia sangat-sangatlah beza. Apabila dia melangkah umur 1 tahun ke atas, 1 tahun ke 2 tahun, pemakanan dia juga berbeza. Umur 1 tahun dia start mula-mula nak makan moi. Tu bahasa kampung lah. Bahasa kampung kita panggil moi. So bahasa yang lebih baku lagi kita panggil bubur. Kita buat bubur nasi tu, kita bagi dia makan. So ada juga ibu-ibu yang bagi makan yang kuih untuk bayi tu yang kita kena bubuh air sikit, tekan. Pun boleh juga. Biskut, kuih. Cikgu tu berbahasakan kampung awak tak tahu. Masalah orang kampung dia guna bahasa kampung. So, di usia remaja sekolah menengah, kamu perlu memilih makanan mengikut konsep pemakanan yang disediakan, iaitu piramid makanan Malaysia. So kamu dalam portion makanan kamu kena pengambilan kamu kena ambil berdasarkan piramid kandungan karbo kamu, vitamin kamu, protein kamu, lemak kamu kena suka saja mengikut piramid makanan yang telah disediakan. Sayur kena banyak, kena ada dalam badan, vitamin kena ada dalam badan, protein kena ada dalam badan, karbo kena ada dalam badan. So lemak pun kena ada juga. Tapi bila kandungan lemak kamu tidak perlu mengambil sangat banyak. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan penyakit kepada tubuh badan kamu. Okey. So, kita akan tengok. Ini yang dikatakan sebagai apa? Ini yang dikatakan piramid makanan. So, okey. Piramid makanan. Dia ada aras-aras dia ada pecahan-pecahan dia. So, aras yang pertama apa dia? Kita panggil apa aras pertama ni? Teka. Aras pertama ni kita panggil apa? Dia memang dia ada bagi tahu dah. Makanan paling banyak kita kena ambil, tapi dia ada skop dia. Karbohidrat, protein, vitamin dengan lemak. So cikgu dah bagi dah 4 ni. Karbohidrat, vitamin, protein dengan lemak. So senaraikan di manakah kedudukan karbohidrat, vitamin, protein dengan lemak. Karbohidrat arah satu kot. Karbohidrat arah 1. Okey, lagi yang lain? Betul? Karbohidrat ni arah 1. Kamu boleh juga rujuk dekat bahagian Google, piramid makanan, karbohidrat dekat bahagian mana. So buku-buku teks pun ada. Kalau tak ada buku teks, dekat Google pun ada buku teks sekitar 3.
Kamu search je buku teks tingkatan 3. Lagi dia akan keluar iFlip tu. Buku tingkatan 3 tu dia ada dalam tu. So kita boleh guna banyak medium. Tak ada buku teks, kita boleh guna Google sebagai sumber pencarian kita. Okey, yang lain. Aras 1 apa dia? Tadi Azwan ada beritahu dah, karbo. Yang lain? Ada pendapat tersendiri? Aras 1 ni vitamin ke, protein ke, lemak ke? Apa dia tu? Tu tak tahu lah. Tahniah Azwan. Betul lah, bahagian satu ni iaitu Protein, karbo. karbo, Ya, karbo. karbohidrat. Nasi. Karbohidrat, nasi apa semua tu. Karbohidrat ni dia mengandungi bijirin dan hasil bijirin serta ubi-ubian. So, karbo ni kamu kena ambil lah. Sebab dia akan membekalkan tenaga kepada tubuh badan kamu. So, memang paling banyak kena ambil karbo macam kacang, roti, lepas tu nasi. So, dalam portion makanan kamu pun, dalam portion makanan, mesti kena ada nasi. Takkan nak makan dalam satu portion tak ada nasi. Tak boleh juga. Nasi tu sebagai salah satu sumber untuk nak membekalkan tenaga pada tubuh badan kamu. Okey, bahagian yang kedua ni kita panggil apa? Tadi karbo dah. Yang tinggi protein, vitamin dengan lemak. Ada 3 lagi. Arah 3 ni. Alah, Arah 2 ni apa vitamin dia? saya. Vitamin. Vitamin. Okey, tahniah betul. Aras 2 ni vitamin. Di bahagian vitamin ni dia mengandungi apa? Dia mengandungi pecahan banyak, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. So sekurang-kurangnya dalam portion nasi. Ada pinggan sini, cikgu nak tunjuk. Pinggan pun tak ada lah. Mari ada pinggan. Ini tak ada pinggan. Tak, cikgu tak tengok pinggan ada. Aduh. Alright. Nampak pinggan? Pinggan nampak? Okey. Cikgu buat pecahan kat pinggan ni ya. Karbohidrat, vitamin, protein dengan apa lagi tu lupa dah. Karbo, vitamin, satu protein, tu lemak. Okey, ni sukatan dalam portion makanan kita lah, dalam pinggan. So ni cikgu ambil contoh pinggan kecil ya. Tapi kalau ni, alhamdulillah. Kalau pinggan harian kamu makan, so portion nasi banyak mana, sekali kita akan tengok portion nasi banyak mana, portion sayur banyak mana, protein banyak mana, kita ambil lemak banyak mana. Okey. Tadi kita dah tahu dah. Aras 1 karbo. Aras 2 vitamin. Tinggal aras 3 dengan aras 4 kan. Aras 3 apa? Dia 2 ni. Aras 3 kita panggil apa? Dia ada pecahan dia juga tu. Tapi kita skupkan kepada satu. Apa dia? Ada 2 lagi yang kita tak tekau. Aras 2 kita panggil apa? Tadi karbo kita dah sebut. Vitamin kita dah sebut. Protein. Okey, bagus. Aras ketiga protein. Protein ni dia ada pecahan daripada segi susu, keju dan makanan yang harian kita dah ambil tu. Daging, ikan, ayam, apa semua tu. So,
Aras yang terakhir itu iaitu aras lemak. So dia dah bagi tahu dari situ aras lemak, minyak, garam dan gula. So ni piramid makanan. Piramid makanan yang kamu tengok dekat skrin yang cikgu present ni. Yang ni yang perlu ada dalam pinggan kita untuk pemakanan kita. Okay. So macam mana yang dikatakan dengan pemakanan yang sihat? Seperti yang kamu tengok di sini, paling banyak kamu kena ambil iaitu karbo. So karbo macam contoh nasi. Okay, contoh lah, cikgu ambil contoh. Ni bayangkan ni cup. Nasi 1 cup. Nasi 1 cup. Okay, nasi 1 cup. Oh ya, ada ayam ke macam mana ni? Okay. Nasi 1 cup. Nasi 1 cup. So, sayur bahagian tu. Ni cikgu. Ya Allah, ya Tuhan aku pula apa. Okay. Nasi 1 bahagian, sayur 1 bahagian. So, dekat bahagian sini kita ada bahagian protein. Tak kisahlah protein, ayam ke, daging ke, ikan ke. So, di bahagian sini kita ada bahagian macam lemak-lemak sikit. Lemak-lemak sikit macam kuah. Macam kuah. Macam kat bubur lah, kuah-kuah sikit. Dia nak asar sikit, tambah-tambah ni sambal belacan. So, orang kata apa sebagai penambah rasa di dalam satu hidangan. Tapi janganlah banyak. Dia sikit saja untuk membagi apa rasa selera untuk makan. So, okay, kita tengok bahagian protein. Okay, bahagian protein yang paling sesuai. Okay, yang paling sesuai lah kita ambil 1, iaitu ayam. Okay, protein bahagian ayam. Okay, kita ambil ayam. Ayam bahagian mana yang sesuai dimakan oleh seseorang atlet? Dekat bahagian mana? Kalau kamu ni, kamu sebagai seorang atlet, mesti kamu kena tahu bahagian-bahagian makanan, bahagian-bahagian yang perlu dimakan dan tak perlu dimakan. Bahagian mana kita perlu makan? Kita perlu ambil untuk atlet. Ada. Okey, bagus. Dada. Okey, bahagian chest ayam. Okey, bahagian chest ayam ni sebab apa? Sebab bahagian chest ayam ni dia tak mengandungi sebarang lemak. So kalau kamu tengok pemakanan atlet sukan, dia banyak kepada isi ayam, iaitu dada ayam. Sebab apa? Dada ayam tidak mengandungi lemak. Sebab kita tak perlu lemak. Sebab kita perlukan protein yang banyak. Sebab apa? Dia akan membekalkan tenaga kepada badan kamu. Dia akan membekalkan membekalkan tenaga yang banyak untuk kamu melakukan aktiviti harian. Okay, sebagai salah satu contoh, kiranya kamu training pagi. Okay, training pagi, so kamu kena ambil makanan sukatan berdasarkan makanan pagi. So kita kena ada apa? Roti. Kita kena ada karbo dan protein. Karbo dan protein kita kena combine-kan. Contoh kita ambil roti dan susu. Kalau kamu tengok atlet sukan, dia banyak ambil karbo dengan protein. Tak pun dia ada selit-selit juga vitamin. Vitamin tu dari segi apa? Macam makan buah-bahan, pisang. Pisang ni dia membekalkan glukos pada tubuh badan kamu. So, cikgu bagi salah satu contoh untuk sarapan pagi. Untuk sarapan pagi, karbo ada, itu roti. Kamu dah ambil dah contoh karbo, kamu dah ambil roti. So, yang kedua protein. Protein kamu dah ambil susu. Okey, roti 2 keping dengan susu. So, kamu nak bekalkan tenaga. So, kena ada glukos dalam badan kamu. So, kamu ambil apa? Kamu ambil vitamin. Vitamin apa? Iaitu pisang. Pisang. Buah-buahan. Dari segi pecahan bahagian buah-buahan. Pisang. Okay, pisang. Dia membekalkan glukos pada tubuh badan kamu. Kamu dah menggunakan tenaga. Itu training pagi. Menggunakan tenaga training pagi. So, tenaga kamu dah habis. So, kamu kena bekalkan balik tenaga pada tubuh badan kamu untuk kamu datang ke sekolah untuk untuk masuk kelas, belajar. So, kita belajar bukan kata tak perlukan tenaga. Belajar perlukan tenaga. So, kalau tak ada tenaga, kamu akan leno orang kelas. Leno orang kelas. Tapi jangan leno orang kelas. Nanti cikgu baling kapuk kat kepala kamu. So, tu untuk sukatan makanan pagi. So, bila kamu dah habis
dah habis sesi persekolahan. Kamu dah habis sesi persekolahan, kamu balik asrama. Balik asrama. Ai, apa dia tu? Nanti lancar. Oh. Faham tak? Tutup mic. Okey. Kamu dah habis sekolah, dah habis sesi persekolahan, kamu balik duduk di asrama. Letih kan mesti, main sekolah letih. Belajar pun letih. Bukan kata tak letih belajar ni, letih. So tenaga dalam badan kamu dah kurang. So kamu kena tambah tenaga balik sebelum kamu memulakan training petang. Training petang mungkin training pagi kita katakan kita buat fitness. Okey, training pagi kita buat fitness. Training petang kita akan menggunakan tenaga yang sangat lebih banyak daripada tenaga pagi. Macam kamu training sepak bola. Cikgu ambil contoh satu, sukan bola sepak. Sukan bola sepak kamu sepak pergi duk menyepok orang padang bola, orang training panas-panas. So perlu tenaga yang sangat banyak. So balik daripada sekolah, portion tengah hari pula macam mana. So macam cikgu cakap tadi, nasi kena ada. Okay. Karbo kena ada. Vitamin sayur-sayuran pun kena ada dalam makanan kamu. So protein kamu pun kena ada. So lemak pun memang kena ada juga, tapi sikit sebab nanti dia akan membantu kamu membekalkan tenaga sewaktu kamu training. Waktulah. Dia sama je konsep. Kalau cikgu ambil sebagai salah satu contoh, kamu nak diet dan cikgu gemuk, cikgu nak diet, tak semestinya cikgu kena cut karbo, tak semestinya cikgu kena cut protein, tak semestinya cikgu kena cut lemak. Boleh je ambil, tapi kena stabilkan pemakanan dengan aktiviti harian. So cikgu kena macam sekarang kurang pergerakan sesi cikgu kurang pergerakan daripada segi aktiviti. So cikgu kena naikkan balik, cikgu kena buat aktiviti, cikgu kena jogging, cikgu kena skipping. Kena buatlah aktiviti, cikgu kena bersukan. So dalam masa yang sama selaraskan dengan makanan. Makanan pun kena ambil yang sihat. So cikgu kena start sukat balik makanan. Macam tu lebih kurang. So bila kamu dah guna tenaga, okay, sebagai cikgu ambil contoh, sekiranya kamu dah balik makan tengah hari, kamu dah makan tengah hari, tiba-tiba kamu lapar lagi dalam sebelum training. Kita katakan training lepas asam pukul 5. Tapi pukul 4 tu kamu lapar lah. Tapi apa yang makanan yang boleh disuggestkan? Okay, yang makanan yang boleh sajakan, kamu boleh ambil kudak-kudak. Tapi kudak-kudak boleh ambil, tapi jangan macam kopuk-kopuk boleh ambil, tapi jangan banyak. Tapi nak lebih baik ambillah karbo, iaitu kacang. Makanlah kacang. Nanti dia akan menghilangkan rasa lapar kamu, sekaligus dia akan membekalkan juga tenaga pada tubuh badan kamu. So kalau tak kacang pun kita juga boleh ambil vitamin. So bagi cikgu sebagai bekas pemain sukan, kalau saya asal. Okay, bagi cikgu lah, kalau tengah time training pun juga boleh selit vitamin seperti buah-buahan. So kamu boleh makan pisang. Pisang ni macam cikgu cakap tadi, dia akan membekalkan glukos kat tubuh badan kamu. So glukos ni dia menjanakan tenaga kepada kamu. So kamu tidak cepat letih lah. So boleh ambil lagi macam contoh minuman isotonik ataupun flavored water. Flavored water ni dalam sukan ni, macam kamu duk minum air Gatorade. Lagi air sukan dia Gatorade 100 plus lagi. Yang kamu tahu, yang kamu selalu duk minum sebelum pergi training ke, masa duk game ke. So kamu boleh ambil lah, kamu boleh applykan kepada dalam rutin kamu untuk kekalkan bertenaga. So piramid makanan ni yang cikgu tunjuk piramid makanan ni, kamu kena hafal dan kamu kena applykan dalam harian kamu, dalam makanan kamu. So di samping kita boleh boleh menerapkan pemakanan yang sihat kepada tubuh badan kita. So di sini kita akan tengok, kita akan tengok keperluan kalori berdasarkan tahap aktiviti. So bagi
lelaki dan perempuan dia sangat berbeza. Okey. Bagi lelaki dan perempuan dia sangat berbeza. Kalau lelaki kita tengok umur dia pada tahap umur dia 13 hingga ke 15. So di usia-usia kamu ni lah. Kalau kurang aktif kita ada 1930 keperluan kalori. So kalau sederhana 2210. So kalau aktif 2480 dan sangat aktif 2760. Ni bagi lelaki. Daripada tahap umur 13 hingga 15. So kamu sebagai seorang atlet mestilah berada pada kedudukan yang sangat aktif. So kamu kena relatekan pemakanan pula. Lagi kita akan tengok kiraan kalori untuk makanan untuk golongan yang sangat aktif. Tapi cikgu dah sediakan untuk daripada segi kurang aktif, sederhana aktif dan sangat aktif. So dari segi pemakanan dia kamu kena ambil macam mana. So kita tengok sini bagi perempuan pula. Dia beza lelaki dengan perempuan. Metabolisme lelaki dengan metabolisme perempuan dia sangatlah berbeza. So kalau perempuan kurang aktif iaitu 1580. Sederhana aktif 1810, aktif 2040 dan sangat aktif 2260. So perempuan, tak kisah lelaki ke perempuan, janganlah jadi kurang aktif. Sebab bila kamu kurang pergerakan, kamu banyakkan makan, nanti kamu akan menyebabkan diri kamu terjebak kepada anxiety. Anxiety ni apa? Masalah di mana kamu tak buat kerja apa. So bila anxiety ni dia akan terjebak kepada masalah depression. Sekiranya kamu mengalami stres dengan COVID apa semua, tak boleh nak keluar. Kalau kena COVID lagi, dia kena anxiety dengan depression. Okay. So diet. Cikgu nak siapa? Okay. Putri Balkis. Pernah tak diet? Tak. Tak, tak pernah diet. Makan je apa yang nak makan. Okay, tak apa. Kalau diet ni, okay, pengambilan kalori bergantung kepada beberapa faktor, umur, jantina, fisiologi dan tahap aktiviti fizikal. Dia diet seimbang ni memanglah dia mempengaruhi aktiviti fizikal. Kalau aktiviti fizikal macam contoh kamu main sukan bola tapi dalam masa yang sama kamu duduk diet. Contohlah badan cikgu ni, badan cikgu. Cikgu nak main bola tapi dalam masa ni cikgu nak diet. So pemakanan tak cukup, cikgu tak boleh diet sebab cikgu main sukan yang sukan yang lasak, sukan yang memerlukan tenaga yang banyak. Cikgu tak boleh buat diet. So cikgu kena makan makanan yang boleh menyumbangkan tenaga pada aktiviti fizikal yang cikgu lakukan seperti main bola. Macam cikgu nak main bola, cikgu tak boleh buat diet. Cikgu kena makan makanan yang boleh memberi tenaga. Untuk cikgu nak main bola. So sini kita akan tengok satu video. Okay, ni lagi kita akan tengok. Tapi ni cikgu nak buka video dulu. Mana dia? Di mana? Okay. Awak tak boleh tekan. Google. Paste. Okay. Ni awal-awal iklan YouTube pun dah keluar dah makanan yang tidak sihat. Iaitu fast food. McD. Dah lah pedas. Ni Tapi sedap. siapa ada? Memang sedap. Fast food boleh makan tapi janganlah selalu. Tak bagus. Saya Okay, nak sebelum tu cikgu nak tanya, ada pernah makan ramen tak? Ramen saya hot pernah pedas. makan. Okay, untuk pengetahuan kamu, seorang pelajar dekat mana? Dekat KL ke dekat Selangor, dia mengalami kanser usus sebabkan terlampau taksub memakan ramen. Meter betul sekat dia punya urus kan.
Ya, dia boleh menyebabkan penipisan pada usus sebab dia pedas. Bukan tak boleh makan. Boleh makan. Pedas. Tapi janganlah selalu. Ni hari ni ramen, esok ramen. Lusa pun ramen tengah malam. Tiap-tiap hari kalau sebelum nak lena sambil duk tengok movie tu, duk makan ramen. Lagi mulut. Kalau nak makan tu sekali seminggu. Dia janganlah sekali seminggu. Dia paling-paling ni sebulan sekali cukup lah. Orang kata apa sekali Betul juga. untuk makan. Tanya nak makan tu. Boleh makan sebab kamu pasal bila kamu makan ramen tu. Sekaligus terus sakit perut. Dia akan pedih perut kamu. Tak tahulah siapa yang jenis tahan pedas dia tak nak kata macam. Tapi cikgu kena secancur pun dah keluar. Tak boleh nak kata apa. Secancur pun memang pedas gila tau. Tu cikgu tak makan tu. Kalau kena secancur, cikgu kena secancur. Oh, ayak dah 2 botol dah. Tu pun tak hilang lagi pedas. Taklah banyak betul-betul kata. Makan ramen tak boleh minum susu lagi tambah pedas. Cikgu tak kisah hari ni hilang pedas. So ada satu kajian yang menunjukkan. So kamu boleh tengok dekat TikTok kawan ni, Farhan Rahmat. Dia pernah bagi ceramah dekat sekolah siasat. Sebab cikgu duk follow dia. Cikgu duk follow IG dia dengan TikTok dia. Okay, kat IG dia ada bagi tahu akan berada di sekolah siasat. Baru-baru ni pun dia ada buat kot dengan sekolah siasat. Farhan Rahmat. Yelah dia ada buat dengan sekolah siasat. So dia ada menjumpa satu kajian mengatakan bahawa makan ramen ni, seorang pelajar makan ramen dia menyebabkan dia mendapat kanser usus. Sehari je buka tengok. So kita tengok ni tu. Ni sebagai salah satu makanan yang tidak sihat. Tengok. Kita boleh nak makan benda-benda ni tapi janganlah dalam kuantiti yang banyak. Kalau jenis kawan ni, okay, cepat sikit bawa burger. Burger satu dah berapa? Saya dah tengok burger berapa. Nilai kalori dia. Ayam. Nampak? Betul-betul dia makan. Ni apa? Nugget lagi. Popcorn lagi. Ni apa lagi? Cheese apa? Macaroni cheese. Saya kita tengok berapa kita akan kira apa yang dia ni makan. Banyak apa? Berapa kalori dia? Sihat ke dia? Nampak? Sos lagi. Oh, honey mustard sauce. Ditambah dengan ayak gas. Ayak Sprite pula. Okey, untuk kamu nak kira macam okey, stop dulu. Untuk kamu nak kira keperluan makanan harian kamu, untuk kamu nak tahu kalori berapa, karbohidrat berapa dalam makanan tu, dalam satu makanan tu, protein berapa, lemak berapa. So sekejap kita akan kongsi satu app ni di mana dipanggil MyFitnessPal. MyFitnessPal ni dia merupakan app untuk kita nak tengok. Macam contoh kita nak tengok apa? Ayam goreng. Okay, ayam goreng berapa nilai protein dia, berapa nilai lemak dia, berapa nilai karbo dia ada ni. So sekejap kita akan tengok. Cikgu akan tunjuk satu contoh. Ni pemakanan yang tidak sihat. Dah lah ayak gas, ayak Sprite lagi. Benda-benda aloh ni lagi. Ni ayak Sprite ni tajam ni. Bagus. Makanlah untuk mati cepat. So janganlah makan. Boleh nak makan. Macam cikgu cakap tadi, boleh nak makan. Tak salah nak makan. Tapi janganlah hari-hari. Sebulan sekali, 3 minggu sekali. Ni tiap-tiap hari KFC, tiap-tiap hari McD. Main naik mok lah. Ni jenis makan tak ingat dunia. Benda boleh makan sikit-sikit, dia makan banyak-banyak. Macam mana dia boleh habiskan semua ni? Cikgu sebiji burger ni pun berapa lama nak habis? 3 jam pun nak habis.
Okay, cikgu stop dulu. Cikgu akan buka MyFitnessPal. MyFitnessPal. Kita tengok burger McD ada tak dalam app ni. Lah, sorry, line agak slow. Okay, food. So database. Okay, kamu ambil dekat ni, buka MyFitnessPal ni, kamu boleh connect dengan Facebook. So kamu ambil dekat bahagian food database. So kamu tulis di sini. So macam tadi kita tengok burger McD ada tak? Burger McD ada keluar. Oh, tu cheesy burger. Nampak tak? Cheesy burger McD satu 300 kalori. Saya tekan tu. Ni cheesy burger. So kita tengok di sini. Ni satu. Total calories dia 300. Total fat dia 12. Tu, ni. Lemak pada burger ni 12. Dia ada berapa? 1, 2, 3. 12 kali 3. Berapa? 12, 24, 36. 36. Total lemak. Tu dah lah 36 total lemak. Lepas tu 300 kalori. 300 kalori kali 3, 900 kalori. So, nampak kolesterol dia berapa? 40. So, nilai protein dia. Protein yang ada pada ayam tu. Tu daging ayam tu 15. Nampak sugar dia 7. Dietary fiber ada 2. Total karbo ada apa? 33. Saturated ada 6. So, boleh nilai sendirilah. Satu burger McD bersamaan dengan 300 kalori. Sekiranya 3 burger 3 6 900 kalori. Baru tummy saja. Tak masuk ayam goreng lagi, tak masuk popcorn lagi, tak masuk macaroni cheese. So kita akan tulis macaroni cheese. Hijau macam mana macaroni? Macaroni cheese. Dia macam ni hijau macaroni cheese. Homemade macaroni cheese. Nampak? Ni baru homemade macaroni cheese. Kita tekan dekat homemade macaroni cheese. Homemade macaroni cheese mengandungi 501 kalori. 1 cup. Total lemak 9. Nampak kolesterol tak ada. Protein 21. Sugar 2. Karbo 46. Okay. 1 cup. Nampak tak? Tu 6 cup. Dia ada banyak. Kamu boleh ambil nilai dia dekat sini. Kita ambil 1 cup lah. 1 cup total kalori dia 501 kalori. Macaroni cheese. Ni. Tadi sini dah 900 burger. Dekat sini dah 500. 1400 lah. Tadi kalau kita tengok keperluan kalori. Nampak tu. Dah 1000 orang dia kurang aktif lah dekat sini lah. Tapi kalau dia makan macam contoh. Kita kira keperluan kalori tadi. Kita dapat nilai di sini. Tapi dia sangat aktif, dia buat aktiviti. So tak apalah dia bakar balik. Tapi makanan tu tidak sihat pada tubuh badan. Makaroni ni dah 500. So dah 1400. So ni kamu boleh gunalah untuk nak rekod data kamu. Okay. So tu merupakan mukbang ASMR. So kita tengok lagi video. Ni merupakan video kawan cikgu. Bukan kawan cikgu, senior cikgu. Senior cikgu di UC. Dia ni seorang coach. Dia ada menceritakan tentang pemakanan. Ni video TikTok dia. Kamu boleh follow TikTok dia. Kalau kamu nak cari inilah berkaitan dengan guide untuk dalam bahagian sukan makanan. Ni nampak ni. Ni sini cikgu di PSI. Coach Shidi. Tak, cikgu bukan. Dia ada menerangkan pada bahagian pemakanan. Kita tengok. Mana dia? Makanan. Okey, ni.
Ha. So di sini dia abang lah. Okey, kalau kamu tak mau nak gantikan kalau kamu tak mau makan ayam, protein kamu boleh gantikan dengan ikan. So ikan pun dia ada juga. Kamu kalau dalam sebagai seorang atlet, ikan ataupun ayam, jangan makan yang berkuah, tapi makanlah yang bakar. Goreng jangan. Goreng dia berminyak. So bakar. Bakar sangat-sangatlah dialu-alukan. So dia ada nampak. Ni dia dah buat cari pinggan yang dah boleh buat sukatan portion. Nampak tu? Nasi, karbo, protein, sayur, sambal tempoyak tengok. Sambal tempoyak dia kata tak. Sambal tempoyak dia boleh ambil tapi kena pandai mengira kalori dia berapa. Ni TikTok dia, kamu boleh cari kat TikTok ni, cikgu ada share. Ni nampak ayam bakar. Dia beritahu ni ada ayam bakar, jangan ambil ayam goreng. So nasi Arab pun boleh, kita boleh guna brown rice. So sayur-sayuran, ayam asam, nampak sayur-sayuran. Dari segi fiber itu sayur-sayuran. Okey. Sebelum kita sambung sikit lagi, cikgu ada menyediakan satu set soalan. Nadia. Oi. Buat tadi tak tutup lagi. Okey, cikgu akan share dekat ruangan chat dekat bahagian Google Meet dan Telegram. Mana dia? Okey, boleh masuk untuk menjawab Telegram boleh share. Baru seorang masuk. Mana lagi yang lain? Sambung tidur ke? Jangan tidur. Bangun. Alright. Dah masuk dah untuk menjawab. Okay. Cikgu start. Jadi siapa yang baru nak masuk tu, dia masuk dia start terus. Alright. Ya, adik. Okay, sambil tu. Okay, sambil-sambil kamu menjawab kuis tu. Okay, sambil-sambil menjawab kuis, boleh dengarlah radio sebentar. 10 soalan.
masuk dulu. Okey. Okey, kamu boleh ucapkan selamat datang kepada lecturer cikgu. Ni nama lecturer cikgu Dr. Omar Firdaus. Okey. Dia baru masuk. Okey. Boleh sambung balik menjawab soalan, set soalan yang kita sediakan. Hit Era dimantapkan Ya Allah, oleh internet. Nani Kish. Nak badan segar Internet. dan menawar. Minum Nani Kish. Nani Kish sedap. Nani Kish berperisa latte dan coklat. Layari FB dan IG Nani Kish HQ. Okey, Adam Haikal menjawab dengan cemerlangnya Adam Haikal. Layan Billie Eilish dengan Bad Guy. Okey, kalau korang follow social Oi. media Fizo, Mr. President, di mana kalau korang tengok dekat story dia, baru-baru ni semalam lah, dia ada pergi dekat Sabah dan ditemani berapa orang strictly teman dia berada dekat Sabah. Maybe ada new project, maybe ada latest So, single, cikgu akan Fizo dan juga KP ni kehadiran dulu. sama-sama kita nantikan latest project daripada Joe Fizo ataupun maybe Mana dia pen? jalan-jalan je kot. Dia ajak Senang lah pen. budak-budak KK, jom bawa gua pergi Sabah, pusing-pusing Sabah kan, gua nak jalan-jalan dekat Sabah. Maybe kan, apapun stay make sure bila dah check in kena check Kok hilang out pennya? MySejahtera. Duduk dalam ni. Sekarang ni jom kita dengarkan salah seorang rapper wanita yang pernah join 16 baris bersama dengan Joe Fizo. Siapa lagi kalau bukan Bunga featuring Nora Anisa Idris, Intan Payung, era muzik terbaik. Azwan, Putri Balkis, Adi Irfan, Faris, Adam Haikal, tadi apa Merisa Damia apa masuk? Dia terkeluar. Terang. Merisa Damia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Intan Payung.
di Titan Lera 95.2. Aku pilih PTT atau pembelajaran percuma resep puas hati. Kita skor di PTTI. Pembelajaran SPM percuma dengan aplikasi PTTI. PTTI, Alright. better results. So Banyak berkaitan betul video viral yang gula pasal kereta cucuk kereta So, lain ni. Cucuk kereta orang kita sambil-sambil kamu menjawab sambil-sambil Apa? kamu menjawab Perangai soalan bukan quiz bagi orang tu, kita lah. Jangan jadi pembuli dekat jalan raya. sini cikgu Jalan akan raya tunjuk kita sama. sikit. Cikgu akan tunjuk sikit berkaitan dengan portion makanan. Okay, portion makanan yang kamu makan mengikut ni lah, mengikut sukatan kalori kamu. Okay. Sebentar ya. Itu sama. Okey. Ni pun kamu boleh guna. Ni keperluan kalori remaja ni, kamu boleh buka Carb Profi, calculator dalam calculator kalori. So kamu masukkan apa yang dia minta tu, seperti umur, apa semua, umur, tinggi, berat apa semua, nanti dia akan calculate sendiri. Okey, ni portion makanan. Ni contoh menu 1500 kalori, contoh menu 1800 kalori. Benda-benda ini cikgu boleh bagi. Cikgu akan send gambar kepada kamu. Contoh gambar ni, cikgu send kat Telegram lagi. So kamu boleh ikutlah portion makanan. Untuk yang kurang aktif, so kamu ni sukan mesti sangat aktif. So sangat aktif, kamu boleh makan lah. Ikut apa yang cikgu bagi. Okey, tanya, dah jawab. Biasanya kita perlu memilih makanan apa. Okey. Apakah yang dikatakan? So, berkaitan dengan hari ini, apa yang kamu dapat melalui sesi pembelajaran pada yang pagi ini? Kita belajar berkaitan dengan Makanan. okey, kita belajar tentang makanan. So, status sebagai seorang yang aktif, berapakah nilai kalori dia? Siapa boleh jawab tilas dia tu? 2480. 2480. Arif, bagus Arif. Tu menunjukkan bahawa kamu faham apa yang kamu belajar pada pagi ini. So, sedikit sebanyak terima kasih kerana memasuki kelas cikgu pada pagi ini dan kelas terakhir kamu bersama dengan cikgu. Ni cikgu dah jumpa dah. So, selamat kembali kepada guru kamu yang akan mengajar. Dan itu saja daripada cikgu untuk pagi ini. Sekian, terima kasih. Ada Okay, beres. Dok tak boleh. Dah Mei 22 bulan ni lepas dah tak ada depa dia masuk masih dah ya. Tak ada.